Selagi cucuk sanggul ni tak timbul, negeri Kelantan tidak akan maju. Maksudnya akan kekal mundur. Hai, Assalamualaikum and welcome back to Pika Storyteller Channel. So, untuk video Pika kali ni, Pika nak menceritakan tentang satu kisah legenda yang sangat popular, iaitu kisah Puteri Saadong. Puteri Saadong ni merupakan anak kepada Raja Loyor, iaitu pemerintah Kelantan Utara, yang mana kerajaan mereka berpusat di Kota Jembal. Manakala satu lagi kerajaan Kelantan ialah Kelantan Selatan yang diperintah oleh Cik Siti Wan Kembang. Disebabkan Cik Siti Wan Kembang ni dia tidak mempunyai anak, jadi dia telah pun mengambil Puteri Saadong untuk dijadikan sebagai anak angkatnya. Apabila Puteri Saadong ni membesar, dia menjadi seorang puteri yang sangat cantik sehingga kan menarik minat Raja Siam untuk memperisterikan Puteri Saadong. Namun malangnya pinangan Raja Siam ni telah pun ditolak oleh Raja Loyor dan juga Cik Siti Wan Kembang. Jadi, disebabkan Raja Loyor dan juga Cik Siti Wan Kembang ni risau tentang keselamatan Puteri Saadong, dan mereka juga kalau boleh nak mengelakkan daripada diganggu oleh Raja Siam, apa yang mereka buat ialah mereka telah pun mengahwinkan Puteri Saadong dengan Raja Abdullah ketika Puteri Saadong berusia 15 tahun. Raja Siam ni yang tadi rasa terhina apabila pinangan dia ditolak dan dia mengetahui yang Puteri Saadong ni telah pun dikahwinkan dengan Raja Abdullah. Dia jadi sangat marah, lalu dia telah pun menghantar satu serangan yang mana serangan itu berjaya dipatahkan oleh pihak-pihak tentera Kelantan pada ketika itu. Dalam peperangan tersebut, Puteri Saadong melihat ramai rakyat jelata yang meninggal ataupun terkorban disebabkan mereka ingin melindungi Puteri Saadong daripada Raja Siam. So, apa yang dia buat ialah dia berbincang dengan suaminya iaitu Raja Abdullah, dan dalam perbincangan tersebut dia telah pun memberi pendapat iaitu dia sanggup menyerahkan diri dia kepada Raja Siam asalkan Raja Siam ni tak datang dan serang negeri Kelantan dan juga rakyat jelata lagi sekali. Sesampainya dia di sana, dia telah pun membuat satu perhitungan ataupun satu perjanjian dengan Raja Siam yang mana dia akan menyerahkan diri dia dekat Raja Siam, tetapi dengan satu syarat, iaitu Raja Siam tidak boleh mengganggu Raja Abdullah, iaitu suaminya, dan juga rakyat jelata di negeri Kelantan. Jadi Raja Siam pun bersetuju. Kalau korang nak tahu, Puteri Saadong ni merupakan seorang yang sangat bijaksana dan mempunyai banyak helah. Jadi dia menggunakan helah yang pelbagai ni untuk mengelakkan diri dia daripada disentuh oleh Raja Siam. Orang kata disebabkan Puteri Saadong ni mempunyai daulat, dia telah pun memberikan satu sumpahan kepada Raja Siam, yang mana sumpahan itu bertukar menjadi satu penyakit yang sangat pelik, yang mana penyakit itu bermula daripada bahagian dada dan merebak ke bahagian lain, iaitu bahagian kulit, sehingga kan badan Raja Siam ni dipenuhi dengan sejenis penyakit kulit yang sangat pelik, iaitu penyakit yang seakan-akan kudis. Raja Siam ni dia telah pun pergi berubat dengan beberapa orang. Namun malangnya penyakit dia tu semakin lama semakin serius, especially kalau dia cuba untuk dekat dengan Puteri Saadong. Jadi Puteri Saadong menggunakan peluang ni untuk menawarkan penawar kepada Raja Siam. Dan dalam perjanjiannya, sekiranya Puteri Saadong ni berjaya menyembuhkan Raja Siam haruslah berjanji untuk mengembalikan Puteri Saadong ni ke negeri Kelantan, iaitu ke pangkuan suaminya. Disebabkan Raja Siam ni rasa terdesak dengan sakit yang semakin lama semakin serius, dia pun berjanji yang dia akan mengotakkan janjinya. Selepas berapa lama, penyakit Raja Siam ni telah pun sembuh dan ada desas-desus mengatakan yang sebenarnya ubat kepada penyakit Raja Siam tu merupakan air basuhan kaki Puteri Saadong. But anyway, penyakit Raja Siam tu pun sembuh dan dia telah pun mengotakkan janjinya dan menghantar pulang Puteri Saadong ke pangkuan suaminya di Kelantan. Sebenarnya kalau korang tengok beberapa sumber tentang cerita Puteri Saadong ni, ceritanya menjadi berpecah kepada beberapa versi yang berlainan. Versi yang pertama ialah
Sesampainya Puteri Saadong ke negeri Kelantan pada ketika tu, dia sangat terkejut dan marah kepada suaminya iaitu Raja Abdullah sebab dia dapat tahu yang Raja Abdullah ni tak setia dan telah pun berkahwin lain. Sedangkan sebelum ni Raja Abdullah berjanji untuk kekal setia dengan Puteri Saadong. So apa yang Puteri Saadong buat ialah mereka bergaduh dan dalam pergaduhan tu Puteri Saadong telah pun mengambil cucuk sanggulnya sendiri dan telah pun menikam Raja Abdullah sehinggalah Raja Abdullah mangkat. Selepas tu, disebabkan rasa yang sangat sedih dan kecewa, Puteri Saadong ni telah pun pergi ke satu jambatan dekat Sungai Kelantan dan dia telah pun membuang cucuk sanggul tu dan memberikan satu sumpahan di mana dalam sumpahan tu dia berkata, selagi cucuk sanggul ni tak timbul, negeri Kelantan tidak akan maju, maksudnya akan kekal mundur. Yang tu Pika tak tahu betul ke tak, mungkin itu adalah satu mitos sahaja. Dan selepas tu Puteri Saadong ni pun telah melarikan diri bersama dia punya pengawal peribadi iaitu Awang Selamat ke Bukit Mara. Itu merupakan versi yang pertama. Versi yang kedua pula ialah selepas Puteri Saadong ni pulang semula ke Kelantan, dia dapati yang suami dia iaitu Raja Abdullah telah pun berkahwin lain. Tapi dalam versi yang ni, Puteri Saadong tak marah sebab dia sayang dekat suami dia dan dia faham kenapa suami dia berkahwin lagi sekali. Cuma yang menjadi isu sekarang ialah isteri kedua kepada Raja Abdullah ni, dia rasa sangat cemburu dan iri hati kepada Puteri Saadong selepas dia mendapat khabar yang berkemungkinan Raja Abdullah ni akan menjadikan Puteri Saadong sebagai permaisuri. Disebabkan dia rasa nak marah dekat suami dia dan juga Puteri Saadong, dia telah pun membuat satu rancangan jahat di mana pada satu hari ketika Raja Abdullah sedang bercakap dengan Puteri Saadong di dalam bilik, isteri kedua kepada Raja Abdullah ni telah pun masuk ke dalam bilik dan dia telah pun mengambil cucuk sanggul Puteri Saadong dan menikam suami dia sendiri iaitu Raja Abdullah. Selepas ditikam, dia telah pun menfitnah Puteri Saadong dan mengatakan kepada semua orang bahawa Puteri Saadong telah pun membunuh Raja Abdullah dan dia menunjukkan bukti iaitu cucuk sanggul tu kepada semua orang. Jadi pada masa ni, Puteri Saadong ni telah pun difitnah oleh isteri kedua kepada Raja Abdullah. Disebabkan kejadian tu, Puteri Saadong telah pun melarikan diri bersama dengan dia punya pengawal peribadi iaitu Awang Selamat. Dan ada yang kata yang mereka melarikan diri ke Bukit Mara. Namun pada tahun 2010 ada beberapa sumber yang mengatakan ada beberapa pihak yang mengaku dia merupakan waris kepada Puteri Saadong. Dan dekat sini ada beberapa pertikaian yang dilakukan oleh ahli sejarah sebab mereka kata mana mungkin Puteri Saadong mempunyai waris sedangkan Puteri Saadong tu tidak mengandung ataupun tidak mempunyai anak dengan Raja Abdullah. Tapi ada sesetengah cerita yang cakap sebenarnya semasa Puteri Saadong melarikan diri selepas difitnah, pada masa tu dia sebenarnya sedang mengandung dan dia telah pun melahirkan anak yang mana anak tu membesar dan sampai sekarang anak itulah yang menghasilkan waris yang masih ada sampai sekarang. Yang tu kita memang tak tahu sama ada benda tu betul ataupun orang sekadar mengaku yang mereka merupakan waris kepada Puteri Saadong. Sama seperti kerajaan Melaka kan ada yang mengaku yang dia tu adalah waris kepada Raja Melaka. Yang tu kita tak tahu. Ini sekadar cerita yang mana Pika ceritakan balik yang Pika dapat daripada beberapa sumber. So anyway, Pika rasa itu sahaja video Pika kali ini berkenaan dengan Puteri Saadong. Hopefully korang suka cerita Pika kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share kalau korang nak. Be my earliest subscriber. Thank you for watching and see you again. Bye.